Assalamualaikum dan salam perpaduan. Saya Muhammad Aziz Rahim bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 24 Disember. Rakyat di negeri ini, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan terjejas banjir, dinasihat untuk lebih berhati-hati dengan ketidaktentuan cuaca yang melanda ketika ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, cuaca hujan ketika ini dijangka berlarutan sehingga bulan Februari 2023. Justru itu, beliau berharap penduduk terjejas banjir segera berpindah sekiranya diarahkan berbuat demikian. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian dalam sidang media selepas melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS Banjir Sungai Bedaun di Santubong, Kuching. Tambah beliau lagi, bantuan awal telah diserahkan kepada penduduk yang terjejas dan kesemua ketua isi rumah akan menerima wang ihsan berjumlah RM1,000. Persiapan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak sejak berbulan-bulan lepas bagi menghadapi situasi banjir berikutan monsun timur laut mula teruji selepas beberapa lokasi di Sarawak dilanda banjir. Pengerusi JPBN Sarawak yang juga timbalan Premier, Datuk Amar Douglas Uga Embas berkata tenaga kerja daripada beberapa agensi sudah digerakkan bagi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat yang terjejas akibat bencana itu di negeri ini terus terjaga. We are preparing for the worst case scenario. Yang pertama, jabatan-jabatan kerajaan yang saya sebut tadi dengan polis, BOMA, semua ATM are in full alert. They have sufficient manpower. For example, the police, they 1,245 manpower plus dia punya hardware, including heli, begitu juga BOMA, juga semua siap siaga. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat JPBN di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Menurut beliau, Sarawak mempunyai sejumlah 4,854 tenaga kerja yang terlibat dalam pengurusan banjir itu, antaranya 1,126 petugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, 868 petugas Jabatan Sukarelawan Malaysia dan 888 warga Angkatan Tentera Malaysia. Seramai 1,245 petugas polis Diraja Malaysia Sarawak juga terlibat dalam pengurusan menghadapi situasi banjir di negeri ini. Datuk Amar Douglas berkata kesemua pusat pemindahan sementara itu dipantau rapi oleh agensi terlibat bagi memastikan segala keperluan mangsa dipenuhi dan semua pejabat residen di Sarawak yang memantau bencana di peringkat bahagian dan daerah turut mengaktifkan bilik gerakan masing-masing. Jabatan Kerja Raya Negeri juga sedang memantau kawasan-kawasan banjir dan sering berlaku kejadian tanah runtuh untuk mengambil langkah segera sekiranya terjadi kerosakan infrastruktur jalan dan jambatan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sarawak sedia mengerahkan sehingga 3,000 pegawai dan anggota serta aset sekiranya bencana besar berlaku di Sarawak. Menurut Timbalan Pengarah APM Negeri Sarawak, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Raja Muhammad Al-Hakim Raja Jaafar, pihaknya telah melengkapkan persediaan sejak Oktober lalu yang melibatkan 1,528 pegawai dan anggota sedia ada. Katanya APM Sarawak juga telah mengenal pasti 541 lokasi sering berlaku banjir dan peningkatan air di seluruh negeri. Walau bagaimanapun, beliau turut mengingatkan penduduk terjejas banjir supaya berwaspada dengan keadaan semasa dan sedia berpindah jika diarah berbuat demikian. Persiapan sebelum berpindah, pastikan tuan-tuan sebelum meninggalkan kediaman masing-masing, pastikan membawa dokumen-dokumen penting dan juga perkara-perkara yang pentinglah seperti sedikit makanan dan juga power bank. Dan sekiranya ada perlu bantuan untuk mangsa-mangsa ataupun ahli keluarga yang tidak sihat, boleh maklumkan kepada pihak penyelamat lah. Beliau berkata demikian kepada media selepas kursus penyelamat pantai 2022 yang diadakan di Kampung Teluk Melano, Sematan.
Latihan tersebut melibatkan 21 penduduk kampung sebagai persediaan bagi situasi menyelamat di pantai sekiranya diperlukan. Sementara itu, Pegawai Daerah Lundu, Gustian Durani turut mendedahkan perancangan untuk membina sebuah menara tinjau di Kampung Teluk Melano. Langkah ini diambil bagi mempertingkat keselamatan para pengunjung di pantai Teluk Melano yang popular dengan aktiviti riadah, terutamanya pada hujung minggu dan cuti sekolah. Semua pintu air di baraj Sungai Sarawak telah ditutup memandangkan paras air di hilir baraj sama paras dengan baraj hulu. Pemangku Kontroler Lembaga Sungai-Sungai LSS Sarawak, Lieutenant Colonel Ding Tiu Wong memberitahu paras air di baraj semasa operasi mengeluarkan air diberhentikan adalah setinggi 8 meter. Jelasnya semasa dihubungi, RTM berkata memandangkan semalam merupakan air pasang besar bagi bulan Disember iaitu dari 22 sehingga 27 Disember yang mana air pasang besar dijangka mencapai ketinggian 10.70 meter pada jam 5 petang. Justru katanya pintu baraj akan dibuka semula sekiranya air di baraj hilir lebih rendah dari hulu. Beliau memberitahu LSS akan memantau keadaan pasang air di Sungai Sarawak agar paras air dapat dikekalkan serendah mungkin sekaligus meninjau keadaan paras air dari Pekan Seniawan sehingga ke baraj. Seramai 57 penduduk daripada 7 buah keluarga di Kampung Koran Mawang di Serian telah diarah berpindah dari rumah masing-masing. Ini berikutan kejadian tanah runtuh dan keadaan tidak selamat ekoran hujan lebat berterusan sejak Khamis lalu. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak dalam laporan semasa bencana tanah runtuh untuk bahagian Serian memaklumkan mereka yang terjejas termasuk 3 kanak-kanak lelaki telah ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Koran Mawang sekitar pukul 5 petang semalam. Ini menjadikan jumlah keseluruhan penduduk yang berpindah di PPS di Serian meningkat kepada 113 sejak pukul 7 malam setelah 2 pusat diaktifkan sejak tengah hari Khamis lalu. APM turut memberitahu pihaknya akan melakukan pemantauan di kawasan berisiko banjir dari semasa ke semasa. Hari Natal kepada semua penganut dan pengawal agama Kristian di negeri Sarawak. To wish you a very merry, happy Christmas. So this year, Christmas brings unity. Christmas brings hope. And in the spirit of giving, we give one another ourselves, our time and our prayers. Selamat menyambut Hari Christmas. Selamat Hari Christmas 给所有rakyat Malaysia. 祝圣诞节快乐，新年快乐。 Selamat menyambut Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. To friends and families, wherever they are, Merry Christmas and may you have a joyful and prosperous Christmas this year and enjoy your time with your family. Merry Christmas to all the Sarawak people to remain healthy and connected to their family, sibling and everyone. We wish all the people all over the world, especially here in Malaysia, all the best and Merry Christmas. Bersua kembali. Polis Diraja Malaysia Kontijen Sarawak akan mengadakan operasi Op Lancar bersempena perayaan Hari Krismas dan Ambang Tahun Baharu 2023 seluruh Sarawak. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri memberitahu operasi tersebut akan bermula esok hari sehingga 2 Januari 2023 selama 10 hari. Menurutnya, sepanjang tempoh Op Lancar lebih kurang 405 pegawai dan anggota Polis Trafik Kontingen Sarawak akan terlibat bagi menentukan keselamatan pengguna jalan raya. 25 lokasi kerap berlaku kesesakan jalan raya akan menjadi lokasi tumpuan operasi. Datuk Muhammad Azman memohon kerjasama daripada orang ramai supaya menentukan laluan perjalanan yang selamat dan lancar di samping menuntut anjakan paradigma pengguna jalan raya agar lebih bertanggungjawab di atas keselamatan jalan raya.
Tegasnya orang ramai dinasihati supaya merancang pergerakan lebih awal agar kesesakan jalan raya dapat dielakkan di sepanjang musim perayaan ini. Para peniaga di Limbang diingatkan agar mematuhi skim kawalan harga barang yang ditetapkan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Christmas. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bahagian Limbang, Pulnama Tarah berkata, ia bagi mengelakkan tindakan undang-undang dikenakan kepada mereka yang gagal mematuhinya. Saya minta kepada peniaga supaya mematuhi pelaksanaan skim kawalan harga ini, yang mana di peringkat pihak peniaga kita minta meletakkan tanda harga yang berwarna pink. Tujuan dia untuk membandingkan harga barang kawalan dengan harga yang biasa. So kegagalan pihak peniaga mematuhi penentuan harga yang telah ditetapkan, kita boleh denda sehingga RM100,000 ataupun penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya, ataupun boleh dikompaun sehingga RM50,000. Ujarnya lagi, skim tersebut akan dilaksanakan sepanjang 5 hari bermula hari ini hingga 27 Disember ini. Beliau menyatakan demikian kepada media di Limbang. 6 peserta Kemuncak Bintang Kecil 2022 bakal berentap mempersembahkan kekuatan vokal dan kreativiti masing-masing malam ini. Penganjuran Kemuncak kerjasama RTM Sarawak dan Kerajaan Negeri itu akan diadakan di Stadium Perpaduan Kuching bermula pukul 9 malam. Kesemua peserta Kemuncak Bintang Kecil 2022 bakal berentap bagi merebut gelaran juara yang bakal membawa pulang wang tunai sebanyak RM20,000. Manakala naib johan pula bakal menerima RM15,000 dan pemenang tempat ketiga RM10,000. Selain daripada itu, Sagu Hati akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM5,000. Setiap daripada mereka juga akan menerima piala dan sijil masing-masing. 6 peserta akhir yang terpilih adalah Nur Kasih Umairah Abdullah dari Zon Sarawak, Kahirah Maisarah Syahlil dan Fatihah Naslin Suhailin dari Zon Sabah. Manakala 3 peserta dari Semenanjung iaitu Wa'i Muhammad Zain, Puteri Ainul Farisha Zuraimi dan Adam Syahmi Muhammad Faizul Hafiz. Kemuncak malam ini juga bakal dihangatkan dengan kehadiran 6 orang alumni Bintang Kecil yang akan menjadi pasangan duet bagi setiap peserta akhir. Baik, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 24 Disember. Saudara, jangan lupa saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2022 malam ini bermula pukul 9 malam secara langsung di TV2 dan juga Sarawak FM. Ramai-ramai kita saksikan 6 peserta yang bakal merebut gelaran Bintang Kecil 2022. Jumpa anda di sana. Salam perpaduan. Assalamualaikum.